أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفع به والدارين آمين. Sambung yang semalam keempatnya daripada beberapa sebab keempat daripada beberapa sebab mengikut orang-orang Jawi itu akan mazhab Syafi'i. Yang keempat, sebab barang yang sabit di dalam Sahih Bukhari. Oh, itu lalu. Sebab barang yang sabit yang tetap di dalam Sahih Bukhari daripada Jabir bin Mut'im, daripada Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jabir ke Jubair ni dah, daripada Jubair bin Mut'im, Jubair kita tasghir, Jubair, daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Berkata ia Jubair bin Mut'im, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama banul muttalibi wa banu hashimin syai'un wahidun. Artinya, hanya sungguhnya Banul Muttalib, keturunan Al-Muttalib, dan Banu Hashim dan keturunan Hashim itu ialah suatu yang satu. Kalau bahasa kita sini hak tullah. Gitu. Nah, bahasa kita sini hak tullah. Tu suatu yang satu. Tu dia hak tullah ya, dua-dua tu. Bunyi yang ni Banu Muttalib, hak ni Banu Hashim. Tu. Maka daripada Bani Al-Muttalib itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan Bani Hashim itu ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tu sabab musabak dia. Kalimah daripada beberapa sebab. Sebab barang yang sabit ia barang, yang tetap ia barang daripada perkataan bagi As-Saji rahimahullah pada awal kitabnya, kitab As-Saji yang masyhur
pada menyatakan ikhtilaf segala ulama. Tu. Kata balik bawah yang kata-kata kitab yang masyhur, beginilah menyebut oleh Nawawi di dalam Tahzibil Asma' wal Lughati. Itu nama kitab. Tu. Hanya sungguhnya memulai aku dengan Imam Asy-Syafi'i dahulu daripada sekalian ulama fiqh. Tu saja kan. Hanya sungguhnya memulai aku dengan Imam Syafi'i ni dahulu daripada sekalian ulama fiqh. Dan mendahulu aku akan Imam Syafi'i di atas mereka itu ulama fiqh. Dalam kalangan ulama fiqh, jadi dia kata aku mendahulu Imam Syafi'i dahulu pada mereka yang lain. Nah, dan jika adalah pada mereka itu ulama fiqh orang yang terlebih dahulu daripada Imam Syafi'i, dahulu-dahulu nisbah menurut akan sunnah, nisbah mengikut akan sunnah, walaupun ada mereka yang lain lagi dahulu pada Imam Syafi'i nisbah mengikutkan sunnah, tapi aku mendahulukan Imam Syafi'i dahulu daripada yang lain. Ni hebatnya weh. Kita dengar kisah Imam Syafi'i ni, hebat dia. Tu sebab tu dia mati, dia mati muda. Nah, dia meninggal dunia tu muda. Umur dia lebih kurang 54 lah. Kita belajar semalam. Kita mesti tahu tu. Mesti kita budak pondok ni kena tahu. Kata hak yang pengikut kita, orang yang kita ikut tu. Nah, bijak tak bijak dia. Bijak tak bijak dia. Umur 15 jadi mufti. Mufti Mekah Madinah umur 15. Tu dia. Nah, lepas tu As-Saji ni dia kata, aku mendahului Imam Syafi'i dululah pada yang lain. Walaupun orang yang lain tu nisbah mengikutkan sunnah, mereka dahulu mengikutkan sunnah, tapi aku dahulukan Syafi'i dulu. Pasal apa? Pasalnya maka kerana bahawasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaddamu Quraisyan wa qaddimu Quraisyan, gitu. Qaddimu Quraisyan wa ta'allamu min Quraisyin. Artinya, hendak mendahululah kamu akan Quraisy dan hendak belajarlah kamu daripada Quraisy. Daripada Quraisy, daripada bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ni bangsa yang mulia. Nabi kita bangsa Quraisy. Ingat baik nama katanya. Nabi kita bangsa apa? Bangsa Melayu. Kena-kena kamu Pak Nakeh. Bukan. Jangan nak kata begitu. Jangan buat gitu. Ni Nabi kita bangsa Quraisy. Kita bangsa apa? Kita bangsa Melayu. Nabi kita bangsa Quraisy. Tu. Keenam daripada beberapa perkara, beberapa sebab. Sebab barang yang datang ia sebab di dalam hadis yang masyhur. Apa hadis masyhur? Inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Artinya, sungguhnya seorang alim daripada Quraisy memenuh ia seorang alim daripada Quraisy akan muka bumi, memenuh nisbah ilmu. Ilmu penuh dalam muka bumi sekalian, di atas muka bumi. Nabi kata daripada bangsa Quraisy lah. Bangsa Quraisy, bangsa Rasulullah. Berkata Nawawi di dalam Tahzibil Asma' wal Lughati. Berkata Imam Nawawi di dalam Tahzibil Asma'i wal Lughati,
dan menanggung akan ini hadis. Mana hadis yang mengatakan inna alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman ni. Menanggung oleh segala ulama yang dahulu-dahulu dan yang kemudian menanggung di atas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala jalla jalaluh. Orang alim kat sini kena kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Satu masalah. Jadi Imam Syafi'i ni dia selalu belajar ke Imam Malik. Dia belajar ke Imam Malik. Dia selalulah bermula zaman dia pergi datang, bermula zaman mana tetap kat situ. Dah belajar balik dia belajar dak macam itulah dia tu. Tiba-tiba ada satu hari ada orang mari tanya masalah. Masalah laki, seorang suami. Dia tanya, adakah jatuh tolak bagi suami yang mengatakan bagi isteri, jika bulan penuh purnama cantik lebih daripada isteri aku, maka isteri aku jatuh satu tolak. Jika bulan penuh purnama, bulan penuh purnama mana malam 15, bulan malam 15, bulan 15, kalaulah cantik lebih daripada bini daripada isteri aku, maka isteri aku jatuh tolak. Adakah lafaz tu jatuh, Syekh? Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala dia jawab, jatuh. Kerana bulan pernah purnama tu mesti cantik daripada isteri kamu lagi. Imam Malik kata jatuh tolak. Selepas pada itu orang itu pula turun kepada Imam Malik, pergi tanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika tu Imam Syafi'i masih budak lagi, sabi, masih budak lagi, umur 11, 12, 13 macam tu ya. Umur dia masih budak lagi. Tanya, kalau kita panggil tu buat panggilan ni, kita kata, hey Syafi'i, ada kejatuh tolak? Kalau kita buat ta'liq, buat gatungkan, buat lafaz gatung, buat lafaz jika bulan penuh daripada isteri aku, maka isteri aku jatuh satu tolak. Adakah jatuh tolak? Maka Imam Syafi'i kata tak jatuh. Imam Syafi'i jawab tidak jatuh tolak. Imam Malik jawab jatuh. Maka orang ni kata kat Imam Syafi'i, macam mana tak jatuh? Nama bulan cantik, awal mula tu, kan tak jatuh? Maka kerana manusia ni lebih cantik daripada bulan tu lagi. Mana dalih? Imam Syafi'i bawa dalih datang. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi Allah, laqad mana la izz wa izzatina wa jalalina, demi kemuliaan Allah dan kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Ta'ala qad khalaqnal insan, sesungguhnya telah menjalin oleh kami akan manusia fi ahsani taqwim, dalam secantik-cantik bentukan. Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala sudah bagi saksikan bagi bahawasanya manusia ni secantik-cantik bentukan. Lalu tu orang yang buat ta'liq, buat ikat kepada isteri dia nya, kata apabila lah bulan pernah purnama tu lebih cantik pada isteri dia, maka isteri jatuh tolak. Tak jatuh, kerana isteri itu lebih cantik pada bulan tu lagi. Ni sebuah hukum Allah. Karena Allah sudah firman dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bawa kata begitu, orang lelaki saat ni pergi kepada rumah Imam Malik, bagi tahu kepada Imam Malik. Maka Imam Malik jawab, man aradan nafis fa'alaihi bi Muhammad bin Idris. Siapa dia kehendak ilmu yang berharga, ilmu yang harga mahal,
maka mulazimlah olehmu akan Muhammad bin Idris. Siapa dia? Yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Umur dia masih budak lagi. Kita belum masuk Jawi lagi waktu tu. Amat umur apa? 14 ni, kodi mak oh. Tapi ya Allah dah. Ni dia. Kodi kamu mak. Akan alim ulama besar. Nah tu Imam Syafi'i rahimahullah taala. Siapa ngatuk guru dia apa tu guru dia akui bagi kat dia. Nah ingat baik kamu nah. Tu belajar tu. Habis. Ada berdalil mereka itu segala ulama dengan bahawa tidak dinakal daripada sahabat radhiyallahu anhum, melainkan beberapa masalah, akan beberapa masalah yang berbilang-bilang jua. Semua masalah dalam agama ni yang dipindahkan daripada sahabat tu memang sikit je. Itu mana masalah, beberapa masalah yang berbilang-bilang jua. Sikit sangat, bukan banyak. Mana kata boleh bilang. Masalah yang dinakal, yang dipindahkan pada sahabat-sahabat bermakna boleh bilang. Kinayah pada tak banyak. Nah, kinayah daripada tak banyak. Pasal apa? Kerana adalah petua mereka itu disimpankan dia kan petua di atas segala perkara yang berlaku juga tu. Kerana adalah petua mereka itu sahabat. Petua mereka itu sahabat disimpankan dia kan petua tu di atas segala perkara yang berlaku juga. Bahkan adalah mereka itu sahabat melarangkan tanya menanya dari perkara yang tiada berlaku ia perkara. Dan adalah hemah mereka itu sahabat radhiyallahu anhum direntahkan kepada memperang akan segala orang kafir. Pasal apa? Kerana meninggikan agama Allah. Satu. Dan kepada mujahadah akan nafsu. Ini Allah pada kata kepada memperang. Takdir cakapan tadi ibaratnya. Dan adalah hemah mereka itu sahabat direntahkan kepada mujahadah akan nafsu, kepada bersusah payah akan nafsu. Itu mujahadah. Mujahadah akan nafsu mana bersusah payah akan nafsu dia. Dan ibadah itu direntahkan sahabat tadi. Maka tidak ada peluang mereka itu sahabat radhiyallahu anhum bagi mengarang kitab tu, mengarang kitab ni sahabat tak ada peluang nak mengarang. Tu. Dan demikianlah at-tabi'un, dan demikianlah yakni seperti sahabat radhiyallahu anhum, seperti sahabat radhiyallahu anhum. Tu at-tabi'un, segala pengikut-pengikut at-tabi'in, segala mereka yang mengiringi sahabat, orang tabi'un. Tiada mengarang mereka itu at-tabi'un, tak ada mengarang juga. Orang yang mengiringi akan sahabat itu pun mereka tak pernah mengarang. Dan ada pun mereka yang kemudian daripada mereka itu, kemudian dari mereka itu mereka tabi'in, dan mengarang ia mereka akan beberapa kitab. Maka tidak ada pada mereka itu at-tabi'in seorang Quraisy yang bersifat dengan ini sifat. Dahulu daripada Imam Syafi'i tak ada. Hanya Imam Syafi'i sahaja bersifat dengan ini sifat. Itu kelebihan dianya. Dan tiada kemudian daripada Imam Syafi'i. Tak ada juga bersifat dengan ini sifat.
melainkan iyo yakni Imam Syafi'i. Yakni Imam Syafi'i. Sifat apa? Sifat mengarang. Maka kitab yang mengarangkan oleh Imam Syafi'i nama dia Kitab kat sini tak ada, tak pernah jumpa mana. Kalau ada pun kedai besar-besar. Nah, kitab bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketujuh daripada beberapa sebab Imam Syafi'i itu banyak ihtiyat, yakni banyak cermat dari segi masalah, dan beringat pada hukum-hukum ahkam. Dia seorang yang beringat. Maka alim ulama di jawi kita yang dahulu dan yang sekarang bersatu, mereka itu alim ulama, di jawi kita yang dahulu-dahulu dan yang sekarang bersatu pada kenampakan. Pada kenampakan. Kenampakan apa? Bahawa jika banyak ihtiyat, banyak cermat, dan beringat, sejarang kesalahan. Ni maksud Allah kata da'ma yuribuka ila ma yuribuka. Tinggallah oleh kamu akan barang yang menjadi syaklah ia akan dikau. Barang yang menjadi syakkan dikau, kamu tinggallah. Tu tinggal barang yang syak tu. Jangan ambil barang syak. Kalau itu ambil hak terang lah dah. Dengan sebab inilah dikatakannya ihtiyat, cermat dalam masalah fiqh ni itu suatu yang penting. Apabila suatu yang penting, kesilapan dalam fiqh, dalam hukum ahkam memangnya sedikit sahaja. Ni jawab macam ni. Tu. Jika banyak ihtiyat dan beringat, saya jarang kesalahan. Yang ni kuranglah, jarang ni mana kurang kesalahan. Maka segala sebab yang tersebut itulah daripada 7 sebab. Maka segala sebab yang tersebut itulah yakni daripada 7 sebab. Daripada 7 sebab. Seolah-olah perkara yang menekan akan kita orang-orang Jawi sejati bermazhab dengan mazhab Syafi'i. Maka di sini hamba yakni musannif. hendak menyebutkan satu sebab lagi, iaitu satu sebab kita ini tak suka dan tak mau nak buat kata diri kita mujtahid. Sebab tak mau nak buat, nak rekah-rekah kata diri kita mujtahid, kerana bimbang takut tersalah mulut budak-budak. Panggil kita dengan gemuk tahid, maka marah kita akan mereka itu dengan tidak ada. Ini cakap atas jalan sindir tu. Jalan sindir, jalan kinayah. Tu. Iaitu satu sebab lagi, sebab kita ini tak suka dan tak mau, tak kehendak, tak mau nak buat kata diri kita mujtahid tu ya. Pasal apa? Kerana bimbang takut salah mulut, budak-budak panggil kita dengan gemuk tahid, bukan gemuk ilmu. Gitu. Macam tuang gemak tapi taik saja, bukan imak ilmu. Takut macam tu. Kawan ni, aku ni mujtahid ni, boleh mengeluarkan hukum, nak hukum tu hukum ni. Takut budak-budak kata salah mulut. Bukan ijtihad tu. Bukan mujtahid. Tu. Ni, salah mulut. Panggil kita dengan kemutahid. Bukan mujtahid dah, kemutahid. Tu, kemutahid. Jadi mujtahid tu hak asal. Jadi orang tukar dan mujtahid jadi mujtahid.
haid dia panggil. Hanya dia tukar mulut takut budak salah mulut. Bo kata kita, dia kata gemuk haid ni, maka marah kita akan mereka itu budak-budak dengan tidak ada pasal. Tu. Maka kita ni bukan jadi orang mujtahid. Nah, orang kita ni jadi gemuk haid ya, bukan mujtahid, gemuk haid. Tu. Nah, kita sebagai ikutkan mereka sahaja. Mujtahid ni mereka ada dengan kaedah-kaedah dalam fiqh. Maka orang tidak kepahaman ilmu ni lah membawa kepada dia saat ni tak rasa suka kepada ilmu. Apabila faham kaedah-kaedah ilmu, maka dia memang sukalah ilmu. Baik. Saudaraku yang mulia, adalah pekerjaan agama, bukanlah dikerjakan dia kerja agama ni mengikut perasaan elok pada fikiran masing-masing. Kalau kita ikut fikiran masing-masing memang rusaklah agama. Nah, kamu nampak cantik, cantik, kamu nampak lawa, lawa, kamu nampak comel, comel. Tu bukan begitu. Agama ni telah atur, dah ada Quran dengan hadis cukup. Ada ijma', ada qiyas ulama'. Kalaulah kita ambilkan otak kita, ambil pemikiran kita ni buat hukum, buat tetap dalam kerja agama, bukan tu. Jangan. Adalah pekerjaan agama, bukanlah dikerjakan dia pekerjaan agama ni mengikut perasaan elok pada fikiran masing-masing. Pasal apa? Kerana hadis Abi Daud. Karena hadis Abi Daud, hadis yang diriwayatkan dia oleh Abi Daud, yang diriwayatkan dia ke ini hadis daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Berkata ia Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri kuffaihi. Ini perkataan Sayyidina Ali. Artinya, kalau adalah agama itu dengan kenampakan pikiran kita. Nas adalah yang balik bawah, yang ni sebelah bawah kuf itu. Kuf ni kasut kulit panjang atas pada buku lali. Kasut kulit dia panjang atas pada buku lali tu kuf. Lepas tu dia pakai sip, buka tutup tu. Kita nak masukkan ni, kita buka sip, masuk ke dalam, tutup. Maka kulit ni tak boleh menserakan air masuk ke dalam. Tu kuf. Mestilah dia kata nasi adalah yang balik bawah kuf itu terlebih utama dengan disapuhkan daripada yang balik atas, yang sebelah atasnya atas kuf. Karena setiap kita perjalanan, kita berjalan dengan bawah kuf, bukan berjalan dengan atas kuf. Tapi apa kita ambil wuduk, kita nak sapuh kuf, kita sapuh ke atas, tak sapuh ke bawah. Kalau kita fikir dengan otak kita, fikir lebih ra'yi dengan kenampakan kita, mesti kita kena sapuh kat bawah kasut. Karena tapak kasut tu lah yang kotor, atas ni tak kotor, ni cuci. Tapi apabila syarat tak, musapuh atas ni pun, okey, mada. Tu kuf. Ini bukan bermakna hukum ahkam tak boleh kita pakai ontak. Tu. Padahal melihat aku, yakni Sayyidina Ali karramallahu wajhah, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas belakang dua kufnya Rasulullah. Rasulullah nyapu atas belakang dua kuf, nyapu atas ni. Kita tilik pada akal kita, mesti kita kena sapu sebelah bawah kuf. Karena bawah kuf ni tempat berjalan kaki je. Tapi Rasulullah ya sapu atas kuf. Ini agama.
Tak boleh fikirkan dengan otak. Hanya sungguhnya dikerjakan dia pekerjaan agama tu. Hanya sungguhnya dikerjakan dia ke pekerjaan agama mengikut jalanan yang ditetapkan dia ke jalanan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberitahu kepada Rasul. Yang diberitahu kepada Rasul, Rasul yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipersampai kepada kita ini, yakni ini umat. Jadi sampai kepada kita ini umat. Persampai dengan wasitah ulama, dengan menengahi ulama, dengan menselangi oleh ulama. Selapis kemudian ada selapis, sepengkak kemudian sepengkak. Tu. Selapis kemudian selapis, mana satu tingkat ada satu tingkat. Tu selapis lapis. Tu melalui dengan ulama. Masa ke masa ulama itulah yang menyampaikan hukum ahkam. Nah, kalau tidak ada ulama, siap kita. Peninglah dalam hukum ahkam. Pening. Nah, sekarang ini pun dah pening dah orang. Tak nak hukum ahkam, kah nak buat amal saja. Nah, kah nak buat amal saja, kalau sembahyang dia nak sembahyang saja, tapi hukum ahkam belum lagi. Nah, maka ingat baik semua amal ibadat kita perlu kepada syarat dan rukun. Perlu kepada syarat dan rukun. Apabila sembahyang kita tidak ada syarat dan rukun, maka sembahyang kita tidak jadi dan tidak sah. Ingat baik maka janganlah kita mencerca, memaki dan mengkata dan pandang hina kepada mereka, dan pandang hina, pandang lekeh kepada mereka itu ulama. Tu. Nah, kerana mereka itulah yang paling hebat sekali. Nah, kita tengok kelebihan 10 perkara yang ada pada hari Ashura yang kita sunat buatnya, iaitu ziarah alim ulama. Maka kafiat kelebihan ziarah alim ulama pada hari Ashura. Nah, ziarah pergi kat dia, minta nasihat, minta dia bagi apa saja kepada kita. Nah, pahala dia sama dengan muhajirin dan ansar. Muhajirin ialah orang yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah bersama dengan Nabi. Itu muhajirin. Ansar ialah mereka yang menolong akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Itu ansar. Maka orang yang ziarah alim ulama pada hari Ashura ialah pahala dia sama dengan muhajirin dan ansar. Dan pula satu lagi, mewajib oleh Allah Ta'ala akan mereka yang ziarah alim ulama pada hari Ashura. Mewajib apa? Ialah mewajib masuk syurga. Itu kebesaran dia. Akan tetapi sekarang ini banyak kalau ulama-ulama dipandang hina. Dipandang hina. Padahal mereka itulah yang paling hebat sekali. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ummati ulama'uha. Selebih-lebih daripada umat aku ialah segala ulamat pada umatku. Ulama itulah yang paling lebih sekali pada umatku. Kerana nak dapat ilmu satu-satu tu bukan mudah. Nah, Allah Ta'ala yang tak meletakkan ilmu kepada hati yang tak ikhlas, yang tak berterusan. Yang tak letak ilmu dia. Allah Ta'ala letak ilmu pada seorang tu, bermakna Allah Ta'ala hendak mengampunkan akan dosa seorang. Kerana Allah Ta'ala yang mengetahui. Ingat baik tu. Sampai budak-budak pondok ni, cucikan hati kamu daripada segala benda kekerohan. Barulah Allah Ta'ala letak ilmu masuk dalam hati kamu. Masuklah hati. Tu berapa tahun tu? Berapa tahun? 10 tahun bawah. 10 tahun bawah, mak. Gagah tak, mak? Lawai dah.
Sabit kalau ngaji pondok, bahasa pondai bahasa tak boleh ngaji. Mari 2 hari klik 2 bulan. Mari 2 hari klik 2 bulan, mari cak pai leo. Pai mu cak pai naik. Tu dah. Ngaji pondok ya kena apa ya kena tulus sungguh, tulus baru tu heboh ilmu masuk dalam. Nah, ada ayat berisi ilmu masuk tu hebat Rahman. Tak gitu kan? Ikut pun nak pergi ke mana? Kamu nak pergi Indonesia boleh, kamu nak pergi Mesir pun boleh, nak pergi Yaman pun boleh. Ikut kamulah nak hadap kat mana pun. Apabila ilmu ada diisi dalam dadamu. Tu baik. Balik rumah esok kamu tak sesal. Tapi sebaliknya kamu tidak ada ilmu, kamu merantau pergi negeri itu. Awal-awal pergi Indonesia. Kemudian ba'du pergi kepada Mesir. Kemudian pergi kepada Yaman. Balik pergi butir, klik butir. Nah, tak ada faham pun. Pasal kamu tidak ada ilmu di dalam dada sebelum kamu sampai pergi. Ingat baik tu. Nah, ni pesanan guru besar tu. Pesanan guru besar. Tu. Jangan pandang hina kepada ulama. Lebih-lebih lagi pandang hina kepada guru-guru kita. Itu panjangan sekali. Kalau kamu pandang hina ada guru-guru kamu, Allah Ta'ala cabut ke iman kamu sebelum kamu. Nah, ketika kamu nak mati, Allah Ta'ala cabut iman kamu. Jangan pandang hina sama sekali. Nah, sekarang kalaulah ada 2 orang di depan kita, ada guru kita, ada waliullah. Kalau kita tengok zahir mesti kita nak hormat waliullah. Karena dia kekasih Allah. Kamu wajib kena hormat kepada guru kamu dulu sebelum kamu hormat kepada waliullah. Tu syarat paling besar sekali. Kamu nak dapat ilmu, kamu kena jangan pandang hina kepada guru yang kamu belajar. Barulah Allah Ta'ala isi ilmu masuk ke dalam. Isi pas satu-satu. Ingat baik nah. Ni untuk budak pondok ni. Pondok ni bahasa Arab orang mak. Tapi bahasa kita pondok ni rumah kecil. Kalau kat Arab kalau sebut pondok hotel. Tu sabik bapa pergi kat jamaah itu, dia tanya belajar kat mana? Ni belajar kat mana? Kata bapa ayat kat orang tanya tu, belajar kat pondok. Jawab kata macam tu. Belajar kat pondok. Belajar pondok. Ya. Ya, madrasah Mustafi Balarina ismi pondok. Ajib. Dia jawab, ajib. Pelik. Heran, nak pondok. Kau tu kita tak erti ke Arab. Kenapa dia pondok? Puan bodoh lama-lama tengok pondok. Pondok-pondok ni orang. Jamak dia fanadik. Orang. Lepas tu pondok ni dia kena buat ribat. Baru pondok. Nah, ribat. Tu baru pondok. Tapi ya dah kau syekh. Habis syekh tu, pondok. Ajib. Heran tu mengaji pondok. Pondok ni mana orang gitu. Ni cakap tak kena tepak bagi. Lepas pada tu reti, silap kita kecek tak kena. Sampai arak tu buat arak tu pening. Tu dia. Pasal apa? Kerana Allah SWT dan Rasulullah Allah memuji dan memulia akan mereka itu ulama. Memuji mana? Di dalam beberapa tempat di dalam Quran dan beberapa hadis. Seperti firman Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Artinya hanya sungguhnya takut akan Allah daripada segala hamba-Nya hamba Allah, takut oleh ulama. Maka tidak adalah ulama malaikat takut akan Allah Ta'ala. Itu makna dia. Tidak adalah katakan ulama malaikat takut akan Allah SWT. Maka mereka yang paling takut Allah Ta'ala ialah orang alim ulama daripada kalangan ramai-ramai. Sifat ulama ialah sifat takut. Yakhshallah. Allah Ta'ala berjamin, Allah Ta'ala bagi jaminan dalam Quran sendiri.
Ada sahanya sungguhnya takut akan Allah itu daripada segala hamba-hamba Allah oleh ulama. Maka ulama tidak dikatakan ulama melainkan takut akan Allah Ta'ala. Itu makna dia. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat oleh Allah Ta'ala akan segala orang yang beriman, mereka itu segala orang daripada kamu, dan segala orang yang diberi akan mereka segala orang akan ilmu. Mengangkat akan beberapa pangkat. Akan beberapa pangkat. Nih ayat ni rasa yarfa'illah. Yarfa'illahu alladhina amanu. Sini buat yarfa'ullah. Tu yang cerak, yang nyatanya kembali pada Quran. Tapi rasa yarfa'illah. Kalau tengok i'rab, kalau kerana ayat ni hubung dengan ayat yang lain lagi. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini Allah Ta'ala mengangkat ni. Mengangkat oleh Allah Ta'ala akan segala orang yang beriman, mereka segala orang daripada kamu, dan segala orang yang diberi akan mereka segala orang akan ilmu. Mengangkat akan beberapa pangkat, beberapa darajat. Maka di antara satu darajat ke satu darajat itu 500 tahun perjalanan. Maka perbezaan pangkat orang yang diberi iman, orang yang beriman dengan orang yang diberi ilmu, satu ke satu tu. Nah, antara perbezaan satu ke satu tu, perjauhannya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ialah 500 tahun perjalanan. Kata setengah 700 tahun perjalanan. Tu perbezaan dia, pangkat orang yang beriman dengan pangkat orang yang berilmu. Ini sebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ni lebihnya. Yang tidak ada lebih tu di sisi manusia semacam kita ni. Nah, si manusia ni tidak ada lebih. Tu. Sebab ini kata Rasulullah SAW, innama ya'riful fadla zul fadli. Sesungguhnya yang kena akan kelebihan itu ialah orang mempunyai kelebihan. Orang yang tahu kelebihan, maka orang yang punya kelebihan baru dia tahu sifat lebihan. Kalau orang tidak ada sifat kelebihan, maka dia tidak tahu kata benda ini lebih. Innama ya'riful fadla dzul fadli. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nah, tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti wa lan tazala hazihil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Artinya, barang siapa yang menghendaki oleh Allah dengan barang siapa akan kebajikan, nas yang memberi faham ya Allah akan dia kepada siapa pada agama. Ada satu terjemah yang menterjemah sini bukan beri faham apa? Nah, saya memberi faham akan ilmu fiqh. Tu. Memberi faham situ makna belajar ilmu fiqh. Nah, belajar ilmu, memberi faham ilmu fiqh, ya Allah akan dia kepada siapa? Pada agama. Allah Ta'ala bagi dia faham ilmu fiqh apabila Allah Ta'ala kehendak bagi dia jadi orang baik. Ada satu terjemah begitu. Memberi faham situ mana memberitahukan ilmu fiqh. Tu. Dan hanya sungguhnya aku yang membahagi dan Allah Ta'ala memberi ya Allah. Dan hanya sahaja aku membahagi
Dan Allah Ta'ala yang memberi ia ya Allah. Dan sentiasa ini umat yang berdiri ia ini umat di atas perkerjaan Allah. Apa? Yakni agama yang sebenar. Tiada memberi mudarat akan mereka itu, akan ini umat, oleh mereka yang menyalahi ia mereka. Tiada memberi mudarat akan mereka itu ulama, gitu. Tiada memberi mudarat akan mereka itu ulama, oleh mereka yang menyalahi ia mereka, kesalahan ia mereka akan mereka itu kan ulama, sehingga datang oleh perkerjaan Allah apa? Yakni hari kiamat. Mana sehingga datang oleh hari kiamat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'minul alimu al-haditha. Afdalun nasi al-mu'minul alimu al-haditha ay tammimil haditha. Mensempurnalah olehmu akan hadis. Apakah makna dia? Artinya, arti sabdaan Nabi ni, selebih-lebih daripada manusia itu orang yang beriman yang berilmu. Orang yang beriman yang berilmu. Hingga akhir hadis. Hingga akhir hadis. Orang yang beriman yang berilmu. Maka kita tilik daripada satu hadis Nabi pula. Likulli syai'in tariqun wa tariqul ilmi al-ilmu. Bagi tiap-tiap suatu saat itu tiap-tiap ada jalan dia. Tiap-tiap suatu perkara di atas dunia ni, semua yang Allah Ta'ala menjadikan itu mesti ada jalan dia. Nak pergi kat kampung ni ada jalan kat ni. Nak pergi rumah ini ada jalan kat ni. Nak pergi rumah itu ada jalan kat tu. Semua perkara di atas muka bumi ni ada jalan dia. Sampai di atas langit pun ada jalan dia. Jalan matahari lain daripada jalan bulan. Jalan bintang lain daripada jalan matahari. Tu Allah Ta'ala jadi tetap jalan-jalan mereka. Nah, jalan-jalan mereka Allah Ta'ala jadi tetap. Kalaulah jalan itu matahari terpesong, berlari daripada jalan dia, mesti pelaga dengan yang lain. Accident dengan yang lain. Nah, tapi dah ada jalan untuk dia. Lalu tu Nabi kata, likulli syai'in tariqun, bagi tiap-tiap perkara di suatu itu ada jalan dia. Akan tetapi wa tariqul jannah, dan bermula jalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu ialah ilmu. Maka mafhum daripada hadis ni, apabila tak ada ilmu, tidak ada jalan hendak pergi ke syurga. Walaupun mengerja amal siap pagi siap malam, malam siang. Nah, ilmu ni besar sekali, besar. Lalu tu innama ya'riful fadla zawul fadli atau kama qala. Riwayatkan dia ke ini hadis oleh Al-Baihaqi. Maka tidak didapatkan satu ayat pun daripada segala ayat Quran dan satu hadis daripada beberapa hadis yang mencercah dan menghina akan alim ulama, melainkan hanya ada cercah dan menghinanya orang alim yang jahat dan orang yang berbuat-buat alim. Ya, tak ada alim berbuat alim. Ini banyak. Banyak je ni orang alim yang jahat. Di manakah orang alim tak sembahyang? Ada orang alim tak sembahyang. Tuan alim sembahyang tak, puasa apa tak, makan ketung, minum arak, main judi. Berapa orang ada macam tu? Nah, dan orang yang buat-buat alim, buat-buat rekoh-rekoh, merekoh-rekohkan alim, punya sendiri tak ada alim. Yang ni yang dicercakan di dalam hadis dan Quran. Padahal jahil iyo orang tu. Tu.
orang padahal jahil ia orang itu. Maka mencerca dan menghina akan dua macam orang ini, yakni orang alim yang jahat dan orang yang berbuat-buat alim padahal dia tu jahil. Yang dua-dua ni Allah Ta'ala mencerca dan menghina. Dan oleh tu mencerca dan macam orang ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan oleh Rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah akhir barang yang menghendaki hamba akan menghimpunkan dia. Tu. Inilah sabdaan Nabi ni. Inilah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'minul alimu. Inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'minul alimu. Akhir barang yang menghendaki akan menghimpunkan dia akan barang di dalam risalah ini, maka sempurnalah ia risalah ini, sempurna bi'aunillahin nafi'il karim, dengan pertolongan Allah yang memberi manfaat lagi pula yang mulia. Dengan pertolongan Allah yang memberi manfaat dan lagi yang mulia, yang karim, yang mulia. Wa bi fadlihil wasi'il amim. Allah pada kata bi'auni, dan dengan limpah kerniaan Allah al-wasi'i yang luas, al-amimi yang meratai, yang umum mana yang meratai dan meliputi. Tu. Nah, yang menghendaki hamba menghimpunkan dia risalah ini. Maka sempurna takluk pada kata sempurna, gantung pada kata sempurna. Sempurna pada hari Ahad 23 bulan Rajab 1418 Hijriyah, ala sahibiha afdhalus salati wa azkat taslimi, di atas tuanya tu Hijriyah, di atas ampunyo Hijriyah, afdhalus salati selebih-lebih selawat, wa azkat taslim dan sesuci-suci taslim. Tu. Nah, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Habis khatam. Kitab ni khatam, maka tulislah kat situ. Di khatam kitab ini pada malam malam Sabtu 28 bulan 8 2020 pada jam kat sini pukul 7.55. Kat Malaysia pukul berapa tak tahu. Itu cara tulis dia. Belajar kat mana, lepas tu belajar di siapa, tulis kat situ. Tulis kat situ sebagai keberkatan. Hai tak mak? Tulis hotel je pukul berapa, je pukul berapa hotel tu noh. Tengok je dah, pas tengok je pukul berapa. Tulis dah. Hotel pada malam berapa, tempat berapa itu ini. Hotel di Pio. Hotel di mana? Tulis tu. Bo kata mu tak mengaji esok, anak-anak mu tengok esok, oh ayahku hotel kita ni weh. Oh hotel mana ni? Hang pondok malam pun. Oh tu. Tu faedah dia tuan-tuan. Nah, siapa dia khatam kitab ni, tulis masuk ke akhir. Nah, ke akhir tulisan. Tulis ke tepi kitab tulis. Dikhatamkan, ditamatkan kitab ini pada malam Sabtu. Pada jam sekian. Dah. Pada jam sekian. Tu. Lepas tu di siapa? Belajar di siapa kan? Tu.
Cara dia tu kerana bagi tahu kepada orang belakang-belakang, pada anak cucu kita ni, apabila buka kitab ni lihat, oh ayahku belajar khatam hari tu ini kelebihan dia. Nah, tu. Tengok musannif dia karang ni. Nah, dia karang dia kata habis dah. Apabila habis, apabila khatam ditulis. Disempurna pada hari Ahad 23 bulan Rajab 1418 Hijriah ala sahibiha afdhalus salah, di atas ampunya Hijriah afdhalus salah, seafdal selawat, wa azkat taslim, dan sebersih-bersih salam. Sebersih-bersih mengucap salam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lepas tu semua ni pakai arti kata aku terima ijazah. Nah. Apa nak kata apa ijazah kepada semua ni akan ini kitab. Lepas tu mengerti kata aku terima ijazah. Gitu. Karena kitab ni bapa terima daripada musannif dia kat Cina. Lah sekarang ni pun dia dah ada lagi. Nah. Jadi kita belajar ambil dari awal sampai kat sini apa malam ni. Jadi bapa ijazah kepada semua hak dengar pada malam ni, pada semua untuk pakai sini, dan semua hak dengar pada malam ni. Dan hak lagi akan datang, dan hak bila-bila masa. Ijazah kepada kamu semua. Tu. Lepas tu sebelum ada tu kita baca keluhu sikit. Nah, hadiah kepada muslim-muslimat yang mana yang dah meninggal lama, meninggal baru. Nah, lepas tu kita doakan. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram, wa ila fakhrul wujud asy-syekh Muhammad Salim, wa ila al-habib Abdullah bin Muhammad bin Al-Min, wa ila al-habib Abdullah bin Al-Min Shihab, wa ila al-habib Abdullah bin Muhammad bin وإلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، وإلى الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وإلى الحبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى الحبيب بن محمد بن حفيظ، وإلى والدينا مشايخنا أجمعين، وإلى أولياء الله الصالحين، وإلى أرواح المسلمات والمؤمنات. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعده إذا رضيت عنا دائما أبدا. اللهم اجعل ثواب ما قرأنا إلى روح المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أولياء الله الصالحين وإلى أرواح المعن والشبيكة والباقي المسلمين صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المذاهب الأربعة خصوصا إلى إمام الشافعي وخصوصا إلى إمامنا الشافعي رحمه الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. أوصل اللهم ثوابا من ثواب ذلك في صحاب والدينا وشاهد من حضرنا والغاب عنا مسلم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا. رب زدنا علما ورزقنا فهما. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم. Ada saya lagi dah. Jadi malam Isyak ni kita buat kesimpulan jawab masalah dalam kitab ni. Bagi siapa tanya masalah apa-apa tu, insya-Allah malam Isyak kita selesaikan jawab soalan masalah berkenaan dengan musafir dengan kesimpulan dalam kitab Makhzanul Jawahir fi Salatil Musafir. Insya-Allah malam Isyak pula. Subhanallah, subhanakallah.